Assalamualaikum dan selamat petang kepada Dr. Ki dan rakan-rakan membentang. Nama saya Nur Ira Iziana binti Azhar dan bersama rakan saya Nur Syiki binti Ahmad dan juga Rudi Ahmad Abdullah akan membentangkan soalan nombor 4. Kami membentang pada hari Khamis jam 9 hingga 11 pagi. Dan tajuk yang kami akan bentangkan ialah punch card sekali sehari. Bincangkan sistem kerja anjal dan kawalan berkaitan etika kerja Islam. Perkenalan. Sistem kerja anjal atau digelar sebagai flexible working system ialah satu sistem yang diwujudkan bagi memudahkan pekerja untuk mendapatkan keseimbangan daripada segi mereka melakukan pekerjaan dan kehidupan peribadi mereka. Jadi sistem kerja anjal yang telah dikatakan oleh Gita Subramaniam 2011, sistem kerja anjal adalah satu amalan ataupun kerja amalan yang dijelaskan oleh majikan dalam polisi atau kontrak pekerjaan bahawa majikan membenarkan pekerja bekerja di tahap kebebasan tertentu dalam menentukan bagaimana pekerjaan itu selesai dan bagaimana mereka akan menjelaskan jadual mereka dengan jadual pekerja lain. Jika kita sebagai contohnya, mungkin ada yang pekerjaan yang memerlukan mereka bekerja dari rumah saja tanpa memerlukan mereka datang ke pejabat. Dan macam kita tengok pada situasi sekarang COVID-19 ini, bagaimanakah sistem kerja anjal itu boleh menjadi satu yang anjal kerana kita semua bekerja dari rumah sebagai contohnya. Antara contoh sistem kerja anjal ialah macam part time working, job sharing, compressed hour, flex time dan annual hour. Ada banyak lagi, tapi kalau kita berbincang mengenai sistem kerja anjal ni, dia merupakan di mana sistem tu akhirnya akan membuatkan seorang pekerja itu memberi komitmen kepada organisasi dan juga akan meningkatkan performance pekerja itu sendiri. Dan salah satu yang kita akan bincangkan ialah penggunaan sistem punch card. Seperti yang kita sudah sedia maklum, sistem punch card ni dia akan bermula daripada ada yang setengah tu 8.30 dan akan keluar pada pukul 5, dan ada juga pukul 9 dan keluar jam 6 ikut waktu pejabat. Dan dikatakan sistem punch card ini memang diimplement atau dilaksanakan dalam kerja-kerja pentadbiran lah, yang kerja office macam tu kan. Jadi apa yang menariknya dekat sini, bagaimana kalau punch card tu sekali saja kita punch, bermaksud kita pihak pengurusan atau HR sendiri tidak tahu bila pekerja ni keluar, mana pekerja ni mungkin masuk kita tahu, tapi keluar kita tak tahu kan. Jadi di situ akan ada isu-isu. Keluar kita tak tahu kan. Jadi di situ akan ada isu-isu atau elemen-elemen dalam sesuatu pekerjaan ataupun nilai-nilai yang yang perlu dititik beratkanlah sebagai seorang pekerja dan juga seorang majikan. Dan penggunaan sistem punch card ni seperti yang kita sudah maklum ataupun kad perakam waktu adalah salah satu sistem yang telah dilaksanakan sejak zaman Tun Dr. Mahathir pada tahun 1981. Dan macam yang diperkatakan sebelum ni adalah untuk memudahkan pihak pengurusan dan pekerja itu sendiri. Sebelum ni kita tengok kita guna sistem punch card, guna kad manual, dan bila dah upgrade kita ada kad perakam waktu yang elektronik, di mana kita hanya gunakan fingerprint ataupun juga kad pekerja. Sebagai kita touch, maksudnya kita masuk untuk bekerja lah. Dan tambahan pula dengan pelaksanaan sistem punch card sekali sehari ni adalah satu keperluan pekerjaan yang memerlukan pekerja itu
untuk punch card sekali, dan um, maksudnya memudahkan mereka untuk melaksanakan pekerjaan mereka. Okey, jika walau bagaimanapun, kalau pelaksanaan punch card sehari sekali ini memang memerlukan nilai dan sokongan yang kuat terhadap pengurusan dan pekerja itu sendiri, di mana apabila pihak pengurusan memberi kepercayaan kepada mereka untuk melaksanakan punch card sekali sehari ini, jadi pekerja itu perlulah memberikan komitmen sepenuhnya dengan melaksanakan tugas-tugas tanggungjawab dengan penuh amanah dan berdedikasi bertanggungjawab, di mana perkara-perkara sebenarnya ini sebenarnya akan memberi kesan terhadap kita panggil rating universiti itu sendiri, kesan kepada pelajar-pelajar jika ada pensyarah atau pepada akademik yang mengambil kesempatan dengan kesenangan atau kemudahan yang telah diberikan. Seterusnya saya akan membincangkan tentang elemen-elemen pekerjaan dalam penggunaan punch card sehari sekali, ataupun mungkin isu-isu atau nilai etika dalam pekerjaan tu yang mungkin kita perlu lihat. Okay, bagaimana elemen-elemen ni sebenarnya akan menimbulkan persoalan apabila punch card sehari sekali ini dilaksanakan. Okey, yang pertama ialah amanah. Okey, penggunaan punch card sehari sekali ini pastinya akan kita akan mempersoalkan, okey, betul ke akan pensyarah tu akan amanah, maksudnya akan melakukan tugas. Adakah mereka okey sekadar masuk punch, lepas tu apa yang mereka akan buat? Itu akan menimbulkan persoalan-persoalan antara begitulah. Jadi mengenai persoalan amanah ini, tugas dan tanggungjawab yang ditetapkan oleh organisasi kepada pensyarah itu adalah satu amanah. Bermaksud apa yang mereka perlu lakukan pada hari-hari tersebut ataupun yang akan datang, dan tanggungjawab sebagai pensyarah itu adalah satu amanah. Dan dalam etika kerja Islam juga menyatakan bahawa amanah membawa maksud dipercayai, jujur dan kepercayaan diletakkan atas tanggungjawab seseorang. Bermaksud kita dah dapat amanah tu, maksudnya kita kena peganglah. Dan amanah merupakan elemen penting untuk membentuk etika diri seorang insan yang bergelar pekerja menurut Nur Hidayah Marzuki 2015. Dalam isu penggunaan punch card ni, sehari sekali ni pensyarah perlulah amanah dalam kepercayaan yang diberikan oleh pihak pengurusan. Bermaksud apa yang mereka cadangkan selama ni untuk memudahkan urusan pekerjaan mereka itu mereka dah dapat dan dah dilaksanakan. Jadi mereka, para akademik, perlulah menjalankan tanggungjawab sebagai seorang pendidik dan juga bekerja untuk mencapai visi-misi organisasi di mana mereka bertugaslah. Dan pensyarah tidak, maksudnya kita dalam etika kerja Islam, bekerja itu adalah dikira satu ibadah kan. Tidak semua peraturan yang melanggari syarak ataupun etika kerja Islam kita perlu ikut, selagi ia mematuhi peraturan. Sebagai seorang pekerja, kita perlulah menjaga amanah tersebut. Seterusnya ialah kepercayaan ataupun trust. Okey, di sini kita nak melihat bagaimana elemen kepercayaan ini adalah sangat penting dalam sebuah organisasi, di mana perlunya ada kepercayaan antara majikan dan juga pekerja supaya isu ini tidak timbullah. Bermaksud pensyarah perlu percaya akan sistem yang telah dibuat oleh pihak pengurusan, dan pihak pengurusan juga telah memberi kepercayaan kepada pensyarah untuk
ataupun para akademik untuk melaksanakan sistem pasukan sehari sekali ini. Dan kepercayaan juga menunjukkan bahawa seorang pekerja pasti akan menunjukkan komitmen terhadap organisasi, dan juga sebagai motivasi kepada pekerja. Bermakna jika ada kepercayaan di antara pekerja dan juga majikan, benda itu akan menjadi satu penguat lah antara kedua-dua badan ini untuk memberikan komitmen antara satu sama lain, iaitu macam give and take lah. Dengan adanya kepercayaan ini, give and take itu akan berjalan dengan baik, dan jika baik, semuanya akan menjadi lancar. Dengan adanya kepercayaan, pastinya amanah sebagai pendidik itu akan dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Nilai ataupun nilai dalam pekerjaan ataupun nilai itu sebenarnya adalah satu kepercayaan yang mendorong seseorang atau institusi untuk bertindak pemilihan yang berdasarkan nilai yang utama dalam masyarakat menurut Nurul Akmal. Jadi kalau kita lihat, kepercayaan ini sangat penting. Kalau majikan tidak mempercayai para akademik, jika pihak penguasa tidak mempercayai akademik, maka sistem pasukan sehari ini tidak akan wujudlah, tidak akan dilaksanakan. Jadi pelaksanaan pasukan sehari sekali dalam kalangan pensyarah di universiti seperti USM dan baru-baru ini LUMS tidak termasuk pentadbiran, menunjukkan bahawa pihak pengurusan memberi kepercayaan kepada pendidik untuk menjalankan tugas serta memahami keadaan pekerjaan mereka sebagai pensyarah yang memerlukan mereka melakukan kajian di luar kampus, menghadiri mesyuarat, seminar dan lain-lain. Okey, yang ketiga ialah jujur. Jujur ni adalah satu elemen dalam pekerjaan yang selalu menjadi persoalan lah. Jujur juga ni, kalau kita lihat jujur dengan amanah ni berkait rapat. Sebenarnya kalau kita tak amanah, bermaksud kita tak jujur. Jika kita tidak jujur, maksudnya kita tidak amanah lah. Jadi dalam penggunaan pasukan sehari sekali ni, jujur adalah satu nilai yang penting dalam seorang diri pekerja. Bagi pensyarah sendiri, dengan keperluan mereka untuk mengajar dan berada di luar kampus, mereka pastinya memegang tanggungjawab untuk melaksanakan tugas pada masa serentak. Jujur juga adalah satu jujur terhadap pekerjaan adalah satu sifat yang perlu ada dalam semua diri yang digelar pekerja. Dan kita lihat, semua elemen-elemen isu ini adalah berbalik kepada diri kita sebagai seorang pekerja. Apa yang kita mahukan sebenarnya. Jadi jika kita seorang yang bekerja dengan ikhlas, maka isu-isu ni tidak akan timbul. Jadi semua tu akan menyenangkan kedua-dua pihak. Bagaimana kita nak mengawal situasi ini, pembentang seterusnya akan cuba menerangkan kepada Dr. Ki. Saya Nur Ashikin binti Ahmad akan menerangkan cara pengawalan penggunaan sistem punch card. Pertama, ketua-ketua pejabat hendaklah memastikan supaya sistem ini berjalan dengan licin dan teratur dengan penyemakan ke atas kad pegawai atau kaki tangan hendaklah dibuat dari semasa ke semasa untuk mempuluskan lagi kekuatan kehadiran pegawai-pegawai dan kaki tangan di pejabat. Yang kedua, jika seseorang pegawai atau kaki tangan masuk ke pejabat atau keluar dengan tidak mengikut waktu biasa dan mendapat catatan merah, ia haruslah menuliskan sebab-sebabnya dengan ringkas dalam ruangan yang telah disediakan dalam kad tersebut. Pegawai-pegawai dan kaki tangan yang sudah datang ke pejabat tetapi perlu keluar semula untuk menghadiri mesyuarat atau menjalankan kerja di luar, pejabat hendaklah merakamkan waktu keluar. Mereka akan mendapat catatan merah. Namun, ini bukan satu kesalahan. Mereka hanya perlu menulis kenapa dan sebab mereka keluar dan meminta pengesahan pegawai atasannya. Misalnya, pensyarah ingin keluar dari kampus kerana menghadiri meeting atau menjalankan
penyelidikan, mereka perlu memerlukan perkara tersebut kepada pihak pentadbiran supaya pihak pentadbiran sedia maklum akan ketidakhadiran mereka kerana mereka berada di luar kampus. Okey, dalam sistem ini adalah menjadi kesalahan jika seseorang pegawai lain mengetik kad perakan waktu pegawai lain. Misalnya dia mengetik kad perakan rakannya kerana rakannya datang lewat ke pejabat. Itu merupakan kesalahan yang tidak boleh dilakukan kerana ini akan menjadi kesalahan dalam tata tertib sesuatu pekerjaan dalam perkhidmatan awam. Okey, walaupun terdapat kebebasan yang mana pensyarikat hanya dilakukan sekali saja, para kaki tangan ini perlu mengikuti prosedur atau peraturan-peraturan yang telah ditetapkan supaya tidak berlaku permasalahan dalam sesebuah organisasi tersebut. Islam telah menetapkan atau menegaskan beberapa elemen dalam pekerjaan Islam yang mana elemen-elemen ini dapat diikuti oleh individu dalam menjalankan pekerjaan yang dilakukan supaya pekerjaan yang dilakukan tidak tersasar dari hukum Islam. Pertama, mengabdikan diri hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana setiap pekerjaan hendaklah dihayati dengan memulakan dengan niat untuk mencari nafkah yang halal, dan pekerjaan yang dilakukan adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Elemen yang kedua ialah jujur, ikhlas dan amanah. Agama Islam memang menetapkan bahawa dalam pekerjaan yang dilakukan, seseorang itu mestilah jujur, ikhlas dan amanah. Misalnya dalam penggunaan sistem kad perakan waktu atau punch card, seseorang pegawai itu hendaklah menggunakan sistem punch card dengan jujur, ikhlas dan amanah dan tidak melakukan unsur penipuan dalam menggunakan kad tersebut. Elemen yang ketiga ialah bekerja untuk kebahagiaan manusia sejagat, di mana pekerjaan yang dilakukan adalah untuk kesejahteraan manusia sejagat, di mana sesungguhnya Allah itu menyukai orang yang tidak menyukakan pekerjaan orang lain, di mana kita melakukan pekerjaan itu demi kesejahteraan orang lain. Yang keempat pula ialah bersyukur dan bertawakal. Dalam pekerjaan yang dilakukan, nilai kesyukuran dan bertawakal ini penting untuk mengelakkan perasaan hasad, dengki, khianat, fitnah dan sebagainya. Bersyukur juga menghindari dari melakukan rasuah dan mengambil sesuatu yang bukan hak kita sebagai pekerja. Islam telah menetapkan atau menegaskan beberapa elemen dalam pekerjaan Islam yang mana elemen-elemen ini dapat diikuti oleh individu dalam menjalankan pekerjaan yang dilakukan supaya pekerjaan yang dilakukan tidak tersasar dari hukum Islam. Pertama, mengabdikan diri hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana setiap pekerjaan hendaklah dihayati dengan memulakan dengan niat untuk mencari nafkah yang halal, dan pekerjaan yang dilakukan adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Elemen yang kedua ialah jujur, ikhlas dan amanah. Agama Islam memang menetapkan bahawa dalam pekerjaan yang dilakukan, seseorang itu mestilah jujur, ikhlas dan amanah. Misalnya dalam penggunaan sistem kad perakan waktu atau punch card, seseorang pegawai itu hendaklah menggunakan sistem punch card dengan jujur, ikhlas dan amanah dan tidak melakukan unsur penipuan dalam menggunakan kad tersebut. Elemen yang ketiga ialah bekerja untuk kebahagiaan manusia sejagat, di mana pekerjaan yang dilakukan adalah untuk kesejahteraan manusia sejagat, di mana sesungguhnya Allah itu menyukai orang yang tidak menyukakan pekerjaan orang lain, di mana kita melakukan pekerjaan itu demi kesejahteraan orang lain. Yang keempat pula ialah bersyukur dan bertawakal. Dalam pekerjaan yang dilakukan, nilai kesyukuran dan
bertawakal ini penting untuk mengelakkan perasaan hasad dengki, khianat, fitnah dan sebagainya. Bersyukur juga menghindari dari melakukan rasuah dan mengambil sesuatu yang bukan hak kita sebagai pekerja. Selanjutnya ialah teori, iaitu teori utility atau teori utilitarianisme. Teori ini diasaskan oleh John Stuart Mill, yang mana teori ini merupakan tindakan beretika yang dapat memberikan kebaikan, faedah serta manfaat kepada orang ramai. Dalam teori ini, dia melihat satu tindakan yang dilakukan akan mengambil kira kesan jangka panjang dalam pengurusan organisasi. Misalnya dalam sesebuah organisasi, majikan, pekerjaan dan ahli organisasi lain bersikap jujur, adil, amanah, tidak menipu. Dengan bersikap begini, dia akan memberikan manfaat atau keuntungan kepada orang ramai, malah kepada organisasi itu sendiri. Dapat dilihat sistem kerja anda ataupun dengan penggunaan sistem punch card yang diperkenalkan merupakan kemudahan yang akan memudahkan pekerjaan ahli organisasi sekiranya kemudahan yang diperkenal itu digunakan secara beretika. Contohnya, bagi pekerja wanita, dengan adanya sistem waktu anjal, mereka dapat menguruskan waktu kerja dengan lebih baik dan pengurusan masa untuk kerja dan keluarga dapat dilaksanakan dengan seimbang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Rudi Ahmad bin Abdullah. Nombor matriks BA17161036, merupakan pelajar tahun 3 dari program Sosiologi dan Antropologi Sosial. Okey, saya akan membentangkan bahagian implikasi untuk tajuk kami, iaitu Pacikat sehari sekali, bincangkan sistem kerja anjal dan kawalan berkaitan etika kerja Islam. Implikasi yang pertama adalah implikasi terhadap individu, yang mana etika kerja yang digalakkan oleh Islam dapat membentuk individu atau pekerja untuk mempunyai disiplin diri yang tinggi. Setiap individu pekerja ini juga akan berusaha untuk mematuhi setiap peraturan yang telah ditetapkan dalam organisasi, seperti melaksanakan kerja mengikut Standard Operating Procedure (SOP), seperti menepati masa, saling menghormati, integriti dan sebagainya. Disiplin yang tinggi juga merupakan salah satu amalan dan cara hidup masyarakat yang bertamadun, yang mana mereka mampu untuk menghasilkan produk atau perkhidmatan yang berkualiti. Individu yang memahami etika kerja Islam yang sebenar cenderung untuk menjadi pekerja yang cemerlang dan berdaya saing, dan Islam juga merupakan sebuah agama yang adil yang tidak hanya mementingkan amalan akhirat tetapi turut memerintahkan penganutnya untuk mengimbangi antara keduanya, iaitu dunia dan akhirat. Pelaksanaan amalan sistem kerja anjal dan kawalan etika kerja Islam yang berkesan turut membantu dalam meningkatkan komitmen pekerja kepada organisasi selain mampu mengurangkan keinginan pekerja untuk meninggalkan organisasi. Penemuan yang dinyatakan oleh pengkaji seperti Yusuf 2000, Rockman 2010 dan Kuram 2013 mendapati pelaksanaan etika kerja Islam memberikan kesan positif kepada organisasi, terutamanya dari segi komitmen, dedikasi, kepuasan kerja, kerjasama, kreativiti dan peningkatan hasil kerja. Sebuah organisasi juga yang mengamalkan etika kerja yang tinggi mampu untuk menarik pelabur dan peniaga lain untuk bekerja sama dalam sesuatu perniagaan. Pelaksanaan amalan sistem kerja anjal dan kawalan etika kerja Islam yang berkesan turut membantu dalam meningkatkan komitmen pekerja kepada organisasi selain mampu mengurangkan keinginan pekerja untuk meninggalkan organisasi. Penemuan yang dinyatakan oleh pengkaji seperti Yusuf 2000, Rockman 2010 dan Kuram 2013 mendapati pelaksanaan etika kerja Islam memberikan kesan positif kepada organisasi, terutamanya dari segi komitmen, dedikasi, kepuasan kerja, kerjasama, kreativiti dan peningkatan hasil kerja. Sebuah organisasi juga yang mengamalkan etika kerja yang tinggi mampu untuk menarik pelabur dan peniaga lain untuk bekerja sama dalam sesuatu perniagaan. Pelaksanaan amalan sistem kerja anjal dan kawalan etika kerja Islam
yang berkesan turut membantu dalam meningkatkan komitmen pekerja kepada organisasi selain mampu mengurangkan keinginan pekerja untuk meninggalkan organisasi. Penemuan yang dinyatakan oleh pengkaji seperti Yusof 2000, Rockman 2010 dan Kuram 2013 mendapati pelaksanaan etika kerja Islam memberikan kesan positif kepada organisasi, terutamanya dari segi komitmen, dedikasi, kepuasan kerja, kerjasama, kreativiti dan peningkatan hasil kerja. Sebuah organisasi juga yang mengamalkan etika kerja yang tinggi mampu untuk menarik pelabur dan peniaga lain untuk bekerja sama dalam sesuatu perniagaan. Pelaksanaan amalan sistem kerja anjal dan kawalan etika kerja Islam yang berkesan turut membantu dalam meningkatkan komitmen pekerja kepada organisasi selain mampu mengurangkan keinginan pekerja untuk meninggalkan organisasi. Penemuan yang dinyatakan oleh pengkaji seperti Yusof 2000, Rockman 2010 dan Kuram 2013 mendapati pelaksanaan etika kerja Islam memberikan kesan positif kepada organisasi, terutamanya dari segi komitmen, dedikasi, kepuasan kerja, kerjasama, kreativiti dan peningkatan hasil kerja. Sebuah organisasi juga yang mengamalkan etika kerja yang tinggi mampu untuk menarik pelabur dan peniaga lain untuk bekerja sama dalam sesuatu perniagaan. Pelaksanaan amalan sistem kerja anjal dan kawalan etika kerja Islam yang berkesan turut membantu dalam meningkatkan komitmen pekerja kepada organisasi, terutamanya dari segi komitmen, dedikasi, kepuasan kerja, kerjasama, kreativiti dan peningkatan hasil kerja. Sebuah organisasi juga yang mengamalkan etika kerja yang tinggi mampu untuk menarik pelabur dan peniaga lain untuk bekerja sama dalam sesuatu perniagaan. Pelaksanaan amalan sistem kerja anjal dan kawalan etika kerja Islam yang berkesan turut membantu dalam meningkatkan komitmen pekerja kepada organisasi selain mampu mengurangkan keinginan pekerja untuk meninggalkan organisasi. Penemuan yang dinyatakan oleh pengkaji seperti Yusof 2000, Rockman 2010 dan Kuram 2013 mendapati pelaksanaan etika kerja Islam memberikan kesan positif kepada organisasi, terutamanya dari segi komitmen, dedikasi, kepuasan kerja, kerjasama, kreativiti dan peningkatan hasil kerja. Sebuah organisasi juga yang mengamalkan etika kerja yang tinggi mampu untuk menarik pelabur dan peniaga lain untuk bekerja sama dalam sesuatu perniagaan.